Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba ingat tak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ni telah menjadi viral di TikTok kan. Kalau kita makan makanan yang selalu sebenarnya boleh mencegah kita untuk Ramai yang sebenarnya saya nak respon balik, react balik pada video saya sendiri. Sebab ramai yang masih keliru dan confused lah, terutama di TikTok sendiri. Ramai yang kata, betul ke doktor ni menganjing ke? Ataupun saya main-main ke? Kan? Sebab 5 makanan yang saya katakan sebagai makanan anti-obesity, iaitu saya cakap makan nasi lemak, saya makan telur, makan masak lemak, makan biryani dan lebih kurang tu 5, apa satu lagi saya lupa pula kan. So 5 sebenarnya konsep yang saya ajar, dia berdasarkan konsep yang kita panggil sebagai low carbs high fat. Selama ni kalau kita bercakap tentang pemakanan sihat, selalunya 3 benda yang ditekankan. Yang pertama dicakapkan tentang calories. Kita kena makan mengikut calories dan berdasarkan caloric deficit kan. Yang kedua yang ditekankan, kita kena elakkan pengambilan lemak. Dan yang ketiga selalu ditekankan ialah mengelakkan pengambilan kolesterol. Yang mana ketiga-tiga ni bagi saya adalah tidak tepat dan tidak sebenarnya benda yang nasihat yang terlalu umum. Sebab bila kita fokus hanya kepada calories, sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan masalah berat badan, bukan hanya semata-mata soal berlebihan ambil calories. Sebab metabolisme tubuh kita ni sebenarnya sangat-sangat complicated. Tak semudah calorie in, calorie out. Sebab dia dipengaruhi oleh hormon, dia dipengaruhi oleh enzim, dia dipengaruhi oleh jenis makanan yang kita makan dan sebagainya lah. Sebab tu kajian-kajian terkini menunjukkan sebenarnya mengira kalori sebenarnya tidak memadai kan. Kalau kita tengokkan kajian-kajian yang ada, kemungkinan untuk menurunkan berat badan hanya semata-mata dengan mengira kalori itu membakar lebih banyak kalori apa yang kita makan, sebenarnya dia akan berlaku penurunan sekejap dan selepas itu akan berlaku kenaikan balik berat badan, dan akhirnya kita akan berulang-ulang proses itu, menyebabkan proses dengan yo-yo diet sampai ke satu peringkat mana kita tak mau turun lagi dah berat badan. Itu yang sebenarnya yang berlaku. So hakikatnya sebab tu kajian sains telah menunjukkan bahawa sebenarnya kalau kita nak menurunkan berat badan, yang kita perlu kawal ialah paras hormon insulin kita. Sebab hormon insulin yang menentukan mood badan kita sama ada mengumpul lemak atau membakar lemak. Dan sebab tu dalam pemakanan, makanan yang kita pilih ialah makanan yang tidak meningkatkan paras insulin. Benda ni ada teori saintifik yang telah dibuktikan dalam jurnal-jurnal perubatan. Terdapat banyak sebenarnya kajian-kajian, boleh baca buku saya kalau nak. Bukan soal benda ni tak tepat dan sebagainya. Bagi orang yang masih tidak mahu upgrade knowledge ni, memang mengatakan begitulah. Dan sebab tu kita ni kena bersikap terbuka dan sebenarnya kena bersikap lebih profesional dengan melihat kepada rujukan-rujukan yang diberi. Jangan kita mudah nak menghukum orang sebenarnya atas fahaman kita yang mungkin kita tak sedar sebenarnya tak diupdatekan kan. Pemahaman kita hanya everything is about caloric deficit, maka terlampau umum pendapat tu kan. Sebab at the end sebenarnya kalau kita makan dengan konsep low carbs high fat, apa yang akan terjadi adalah kita akan kenyang dengan lebih cepat dan akhirnya kita akan kurang makan disebabkan kenyang. Dan tapi kita tak perlu nak mengira jumlah kalori, sebab dia akan berlaku secara automatik. Kita akan kurang makan secara umum kan. Cuma jenis makanan yang kita pilih kenalah makanan asli, makanan berserat tinggi dan makanan berglycemic index rendah. Sebab ini akan membantu menurunkan paras hormon insulin. Apa yang berlaku sebelum ni, ramai orang mengira kalori, tapi hakikat sebenarnya tanpa dia sedar, dia mengurangkan karbohidrat, dia mengurangkan paras insulin secara tidak sedar dengan atas konsep mengurangkan kalori. Sebab tu it works, nampak macam dia berjalan kan. Tapi bila dia tidak faham secara umum, maka dia akan memilih kadang-kadang makanan-makanan yang hanya berdasarkan kiraan kalori, sedangkan makanan tu mengganggu hormon insulin. Contohnya makanan proses, makan biskut. Mungkin pada pandangan ni biskut ada sebab ada tulis dekat dia khusus kalori, maka dia rasa makan biskut satu benda yang innocent tapi tak sedar pengambilan biskut akan sebenarnya mengganggu kan badan kita, menurunkan berat badan. Sebab biskut dikategorikan sebagai high glycemic index food dan processed food yang akan meningkatkan paras insulin yang mengganggu sistem metabolisme tubuh. Sebenarnya penerangan ni adalah sangat complicated, sangat-sangat mendalam, tapi saya cuba buat dalam bentuk yang mudah. Sebab tu kadang-kadang orang tengok saya cakap terus kepada dari segi praktikalnya. Sebab tu saya terus tunjukkan 5 makanan anti obesity. Sebab kalau nak cerita di belakangnya, you kena datang kuliah yang panjang lah, kena faham. Sebab it's a long story. Sebab tu saya tulis buku, saya buat juga live yang khusus, dan juga saya buat kursus-kursus secara khusus di universiti untuk mengajar benda ni kan. Dan itulah sebenarnya hakikat
Tapi kita sebagai praktikal, cukuplah saya mengajar bahawa ini makanan boleh membantu, sebab makanan-makanan yang saya sebut 5 makanan tadi sebenarnya adalah makanan-makanan yang akan membantu menurunkan paras insulin dan akan membantu badan kita sebenarnya membakar lemak dalam proses ketosis. Tapi kena ingat, bukan hanya makanan tu. Dalam kita makan makanan tu, kita akan menjadi kenyang dan kita juga perlu mengamalkan puasa. Kita juga perlu bersenam dan kita juga perlu mengawal stres. Ini ada faktor-faktor lain yang menyebabkan juga kita kadang susah nak turun berat badan. Kan? Sebab tu dia adalah salah satu aspek saja, dan kita sebab video tu pendek jadi kita tak boleh nak cerita panjang. Saya cuma nak membetulkan pemahaman kita yang selama ni menganggap bahawa makanan-makanan tersebut adalah makanan tinggi kalori. Makanan-makanan tersebut adalah makanan berlemak tinggi. Makanan tersebut adalah makanan berkolesterol tinggi, yang mana 3 yang kita panduan yang selama ni kita jadikan sebagai panduan pemakanan sihat sebenarnya adalah tidak tepat. Sebab tu saya nak mencabar sebenarnya minda kita untuk berfikir dan untuk bertanya lagi dengan lebih mendalam macam mana sebenarnya yang saya maksudkan, kan. Walaupun ada setengah-setengah orang yang bergelar kononnya coach, kan, mempermain-mainkan saya, mengejek saya dan sebagainya. Saya tak kisah sebenarnya, dan itu jelas sebenarnya menunjukkan kejahilan mereka tentang ilmu nutritional medicine lah. Yang kita tak pelik sebenarnya orang macam ni. Cuma mereka sepatutnya bersikap lebih profesional dengan cuba bertanya dari segi rujukan dan sebagainya. Sebab kalau saya bentangkan dalam pembentangan yang lebih bersifat saintifik dan conference, sebenarnya saya dah pernah membentangkan benda ni di hadapan doktor-doktor PhD dan juga di hadapan profesor-profesor, dan mereka menerima baik pendapat ni. Sebab kita kena bersikap terbuka dari segi ilmu. Kita jangan mudah sebenarnya nak menganjingkan orang, mudah nak mengejek orang atas pemahaman kita yang terlampau sempit. Memang manusia kadang-kadang bersikap macam tu sebab atas faktor ego dan merasa diri terlampau pandai. Kadang-kadang kita kena tengok dari segi praktikal yang bercakap, yang kononnya coach, tapi sebenarnya dia sendiri tak boleh nak coach diri dia sendiri sebab dia pun berbadan gemuk, kan. Macam mana you call your coach for healthy eating when you are not healthy? You call yourself coach untuk kurus berat badan, tapi kau tak kurus dan menggunakan alasan umur kononnya. Kalau umur lah alasan, saya juga umur yang berumur 50-an. Tapi saya boleh menurunkan berat badan, dan ramai juga follower saya yang mengikut kaedah saya, pesakit-pesakit saya yang mendapat nasihat saya, consultation saya, yang berumur lebih tua lagi, 60 tahun, 70 tahun juga mengalami penurunan berat badan dengan membetulkan kaedah pemakanan. Sebab kaedah pemakanan dipanggil low carbs, high fat diet membetulkan balik sebenarnya keseimbangan hormon di dalam tubuh. Di samping juga kita menasihatkan pesakit-pesakit ni untuk bersenam. Kita juga menasihatkan pesakit ni untuk sebenarnya berbuat intermittent fasting, puasa. Sebab puasa ni ada satu konsep yang baru, yang baru dikenali oleh sains. Walaupun sebenarnya dalam Islam telah lama diamalkan puasa ni, kan, dan sebelum umat Nabi Muhammad juga telah diamalkan puasa. Cuma dalam sains mula nampak selepas seorang saintis di Jepun mendapat anugerah Nobel dalam describe benda yang dipanggil sebagai autophagy. So autophagy ni sebenarnya ialah proses saintifik yang telah didescribe di dalam jurnal. Dia bukan satu benda yang dimain-mainkan seperti yang dimain-mainkan oleh coach-coach yang tak cukup akal tadi, kan. Dan sebenarnya saintis di Malaysia sampai sekarang seorang pun tak pernah dapat Nobel Prize. Tapi saintis di Jepun yang describe tentang autophagy dan intermittent fasting telah mendapat Nobel Prize. Agak pelik bila seorang yang tak tahu apa-apa mengejek-ngejek tentang autophagy seolah benda tu tak wujud. Jadi saya rasa the level of knowledge tu sangat-sangat poor lah, dan orang-orang yang menggelar diri mereka coach dengan keadaan level of knowledge macam ni sebenarnya sangat berbahaya pada masyarakat. Sebab tu kita kena dapatkan sumber yang betul, ilmu yang betul. InsyaAllah ikuti saya di YouTube, ikuti saya di TikTok, ikuti saya di media-media sosial, dan juga boleh dapatkan buku-buku saya. Sebab dalam buku saya ada rujukan apa yang saya cakap ni semua berdasarkan rujukan saintifik. Bukan kita buat semata-mata atas suka-suka, atas kerana popular dan sebagainya. Sebab sebenarnya isu kesihatan adalah isu yang serius di Malaysia, yang mana Malaysia dianggap sebagai negara yang sakit, yang mana antara 2 faktor utama yang sangat tinggi di Malaysia, yang pertama adalah masalah penyakit diabetes yang semakin hari semakin meningkat dan menjadi satu ledakan yang teruk sejak lebih daripada 20 tahun dulu, kan. Masih lagi tak selesai masalah ini. Yang kedua adalah masalah obesity, yang mana kadar obesity sedang meningkat dengan teruk, dan yang sekarang yang terbaru lah lebih dari 50% penduduk kita ada masalah obesity, dan kita masih lagi nak mengekalkan kaedah status quo dengan pemahaman kita tentang obesity hanya berdasarkan kalori, jangan makan lemak, jangan makan kolesterol. Maka kita patut berubah. If you keep doing the same thing over and over again and expecting a different result,
That is crazy. Itu adalah kata-kata Einstein sendiri. Lepas tu kalau kita nak berubah, kita kena berubah dengan mengubah minda kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pemakanan yang betul. InsyaAllah kesihatan dengan ilmu yang betul dan amal yang betul. Kita jumpa lagi. Terima kasih.